waktu saya tidur tu, saya masa tu menyusukan anak saya, ayah saya datang bawa satu gelas air Nestem, lepas tu dia campur kurma sampai menangis tu disuruh saya minum. So saya macam kenapa lah ayah ni kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Alright, diharapkan semua dekat rumah tu sihatlah hendaknya kan. Alright, kembali lagi kita dalam Keluarga Talk. Alright, so saya rasa untuk hari ni saya dah tak boleh nak sembunyikan sebab kita punya panel pun dah ada kat sebelah. Nak perkenalkan diri, nanti saya bagi. Kita bagi laluan kat saya cakap dulu boleh? Alright. So, yang mana dekat rumah tu, yang baru masuk tu boleh share dulu kita punya live sebab hari ni kita punya topik ni menarik. Tak kira lah yang muda ke, yang mana dah jadi mak-mak ke, yang mana baru nak kahwin ke, memang sesuai topik ni untuk semua. Jadi stay tune dengan kami, boleh share dulu video ni. Dan sebelum tu saya nak ingatkan siapa yang belum lagi follow kita punya social media, iaitu kita ada Facebook, IG, kita punya TikTok, YouTube, boleh follow, boleh subscribe, okay? Alright, so hari ni dah tak sabarlah rasa-rasa kita punya panel nak bercakap. Kita bersama Ustazah Isfadiah dan juga Ustaz Muhyiddin. Sihat ke Ustaz Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Dia kena satu-satu kan bertembung susah. Betul. Kan berlagak pula, gaduh pula kat situ kan berdua. Alright. Okay, so ini kali kedua ya kita video call. Ya saya. Sama. Kan tidak, kali ni kita nak lah juga jumpa depan-depan tapi nak buat macam mana kan. Tak ada, orang kata tak ada rezeki nak jumpa lagi insyaAllah kemudian hari kan. Alright. So Ustaz Ustazah dah ready untuk topik hari ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi saya topik hari ni macam mencabar sikit sebab nasib baik macam Ustazah tak ada lagi menantu kan? Belum. Macam saya pula tak ada lagi mak mentua. Mak ayah mentua tak ada lagi. So nasib tak ada pergaduhan hari ni. Iaitu kita punya topik hari ni rahsia pikat mertua makin hari makin sayang. Alright, okay. Topik ni sebenarnya dia agak boleh setengah orang boleh trigger sebab yelah bila cakap pasal mentua ataupun menantu ni ada yang tak sebulu ni itu yang payahnya. Betul tak? Betul. So macam awal-awal kita punya topik ni kita minta teruslah sebelum kita bergaduh ke apa kan dengan isu yang kita nak bagi kan. Saya nak tanyalah pendapat Ustaz dengan Ustazah. Saranan yang perlu kita buat untuk jaga hubungan dengan mertua ni sama ada daripada pihak menantu perempuan tu sendiri ataupun menantu lelaki. Alright. Okay, baik, siapa? Rasanya Ustazah dulu kot. Biasanya Ustazah ni dia sebab dia sifat keibuan, lepas tu isteri dia lebih, orang kata emosi dia lebih kan. Dia memang mami. Ustazah dulu Ustazah. Sila Ustazah. Tak apa, kita patuh je sebab Rijal Qawwamun 'alan Nisa kan. Lelaki ni kan pemimpin, jadi suruh kita jalan dulu juga. Terima kasih kepada Azira, begitu juga kepada seluruh tim penggerak program kita pada hari ini dan para penonton yang dikasihi, warga Maya, Masya Allah. Bila kita sebut berkenaan dengan mertua ni, satu benda lah yang saya ingat dulu masa saya nak berkahwin ni kan. Jadi saya fokus pada doa lah, nak dapat suami yang baik macam tu kan. Tapi dalam masa yang sama saya takut saya tak boleh baik dengan keluarga dia sebab yang saya faham bila kita berkahwin ni yang kekal hubungan tu, relationship yang kekal tu adalah dengan mak ayah mertua. Jadi saya kata mesti ada benda yang Allah suruh kita lakukan kan. Benda tu mesti ada hikmah dia. Jadi
untuk itu saya solat hajat dan saya pun berdoa supaya dapat mertua yang baik. Jadi itu ikhtiarlah antara ikhtiar yang pertama. Kemudian yang kedua kan adalah saya selalu tengok ataupun saya senaraikan cara macam mana nak ambil hati mertua. Okay, dan kemudian sesuaikan. Lepas kita tengok cara ambil hati mertua macam mana, sebab tak semuanya tu dia it works for our family. Tak semuanya tu ngam dengan family kita. Jadi kita kena tengok kesesuaian dia lah. Okay, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk memahami mereka. Jadi itu juga penting kan. Jadi bila berusaha untuk memahami, yang ini kita kena along the way, kita kena minta bantuan daripada pasangan kita lah kan, supaya fahamkan kita tu macam mana dia punya keadaan dia, cuaca dalam keluarga dia. Sebab kadang-kadang pada satu isu keluarga dia lain, keluarga kita lain pula cara tackle dia kan. Jadi saya memang bergantung kepada suami untuk memahamkan saya sebab dia adalah duta keluarga dia. Dan saya pula akan berusaha untuk memahamkan suami saya tentang keluarga saya sebab saya adalah duta kepada keluarga saya. Jadi kalau ada apa-apa sebelum dia nak bercakap ke, dia nak bertindak ke apa ke, tanya dulu macam mana caranya pandangan kita ni kan. Jadi kita akan boleh bagi clue, boleh bagi orang kata panduan dan contoh lah macam tu kan, supaya dia lebih faham untuk memenangi hati mertua. Saya bagi satu contoh. Saya ni Azira makan jenis saya makan macam teliti, makan sampai 40 kunyahan gitu. Okay. Tapi Ustaz ni Masya Allah, suami saya ni dia makan dia laju tau. Sebab dia memang dia makan laju, dia punya buat kerja pun laju, dan dia bertindak pun laju lah. Okay, itu basically kalau psikologi kita tengok. Jadi satu masa kita orang dimakan bersama-sama dengan ayah saya, dengan ayah dan ibu saya. Jadi ayah saya ini dia jenis kalau makan dia akan bagi pada semua, dan dia tak nak tengok ada orang yang miss. So saya masa tu bila saya makan share dengan Ustaz. Bila share dengan Ustaz makan laju kan. Jadi saya pun jenis bukan makan banyak. So saya tak kisah aja. Ustaz makan banyak, memang kita dah tahu portion kita berapa. So biasanya Ustaz ambil 3/4, saya ambil 1/4 daripada makan. Tapi rupa-rupanya pada ayah saya dia tak boleh terima benda tu. Arwah ayah lah. Dia tengok benda tu kan, kemudian dia senyap-senyap kan, dia pergi ke tempat lain dia menangis. Dia kata kesalahan aku, dia kata kesalahan aku, dia kata macam manalah suami dia ni, kenapalah suami dia makan pelahap, dia kata gitulah, dia kata gitu. So dia cakap macam tu, dia cakap bukan cakap dengan saya, dia cakap dengan ibu saya. Jadi masa tu saya lepas makan apa semua dah main-main dengan anak, saya penat, saya letih, saya tidur sekejap. Biasalah kalau waktu tengah hari pukul 3 ke pukul 2 tu kan kita tidur sekejap, lelap sekejap. Lepas makan tengah hari kan kenyang dah. Jadi waktu saya tidur tu, saya masa tu menyusukan anak saya, ayah saya datang bawa satu gelas air Nestem, lepas tu campur bak kurma, sambil menangis tu disuruh saya minum. So saya macam kenapa dah ayah ni kan. Jadi lepas tu bila tak lama tu saya pun minum lah. Lepas tu tak lama tu ibu saya pun cerita. Dia kata ayah sedih. Dia kata awak ni dapat suami pentingkan diri sendiri. Oh tak macam tu tau. Jadi lepas saya kata ya Allah, tak terfikir pun benda tu. Saya tak terfikir. Rupanya event masa makan tu dia nampak sensitif pada dia. So jadi apa saya buat? Saya pun cakap dengan Ustaz, saya kata abang kalau kita makan depan mak ayah saya, apa kata abang tolong settlekan saya punya portion, abang tunjuklah ambil lauk, tuangkan dekat saya kan. Boleh suapkan saya kata gitu. Sebab kita nak, orang kata tu nak, bukan nak ambil hati tapi nak tenangkan. Bukan nak ambil hati sangat tapi nak tenangkan. Dan Alhamdulillah Ustaz faham. So each time bila depan mak ayah saya, dia akan buat macam tu. So lama-lama sampai sekarang jadi tabiat dia. Faham. So jadi macam itulah saya bagi ada 4 perkara tadi bersama dengan contoh. Okey, kembali pada Okey. So macam dia
yelah lain orang lain dia punya tanggapan, lain punya pandangan. Tapi agak unik ya, ayah Ustazah macam sangat apa orang kata, merisaukan anak, menitik beratkan anak kan. Aku anak makan tak cukup tu. Alright. Dia sensitif. Yelah, betul. Yelah, lagipun dah tukar tanggungjawab kan. Jadi dia risaulah. Tapi betul lah. Tiba saya rasa penyayang ayah Ustazah sampai boleh bertanggapan begitu. Alright, faham. Ustaz ada nak tambah apa-apa? Okey, memang itu terima kasih Azira dan juga pada rakan-rakan di yang live pada hari ini. Jadi bila kita cerita pasal ayah mertua, ibu mertua sebenarnya bergantung kepada kita. Ya. Jadi pada awalnya kalau memang orang kata kalau kita bermasalah memang kita akan jumpa masalah lah. Tapi kalau kata okey lah dengan mana pun okey je kita boleh masuk. Itu mindset kita. Bila kita berkahwin, kita berkeluarga, memang kita gabungan di antara dua institusi keluarga yang totally berbeza. Kalau keluarga saya, Ustazah ni memang sangat berbeza. Contoh-contoh ya. Ustazah keluarganya adik-beradik 4 orang je. Saya adik-beradik saya ada 12 orang. 3 kali ganda. Kemudian latar belakang ibu ayah dia, mertua saya, ayah mertua bekas tentera. Dia mertua saya seorang nurse, jururawat. Ibu ayah saya orang kampung. Ya, kerjanya torek getah, petik buah kopi, ya santai, relax. Ya. Ayah mertua awak pun kampung juga tau. Betul tu dia kata, tapi kerjaya itu berbeza. Dia akan mempengaruhi personaliti kita dan juga persekitaran kita. Ya. Jadi memanglah kalaulah kita tetapkan dalam pemikiran kita, insya-Allah kita boleh. Sebab lagi pun kita berkahwin ni bukanlah kita nak dengan dia seorang, kita nak dengan keluarga. Kita nak hubungan silaturahim. Tadi Ustazah dah sebutkan, hubungan yang lebih kekal ialah dengan keluarga mertua. Ibu ayah mertua itu berkekal dan memang sebenarnya tidak ada perbezaan di antara ibu ayah kandung kita dengan ibu mertua kita. Cuma bezanya tak ada perwarisan je lah kalau berlaku apa. Tapi segi hak, tanggungjawab, buat baik, membantu semuanya sama, tak ada beza. Jadi itulah pertama sekali pada saya lah, saya letakkan mindset kita kita kat mana pun kita kena masuk, tu yang pertama. Yang kedua pada pasangan boleh masuk, boleh ngam lah maksudnya. Kena usahakan boleh. Kita main kita ke mana cari jangan macam mana nak ngam dengan mertua kita dengan apa je. Sebab contohnya kan ayah mertua saya orang tentera. Lepas tu dia dia kalau bahagian kepakaran dia bahagian mekanik kereta. Saya kalau cerita kereta dengan dia saya masuk. Kereta rosak saya akan tanya dia macam mana buat. Dia kata suruh masuk bawah kereta, saya masuk bawah kereta. Dia betulkan, jadi di situ dia akan lama-lama dia boleh bersamalah memahami, mesra. Dan yang kedua ialah sure lah kepada pasangan suami isteri ni bila nak masuk kepada keluarga kena ada sifat rendah diri, humble, tawaduk. Walaupun kita ni tahu kita lebih pandai daripada dia tu tak ada apa, kita degree, kita ada master, ada PhD, tapi bila berbincang kita slow dulu. Itu lebih baik. Pandai, kan? Betul, jangan tunjuk pandai. Sampailah satu kita nanti dia akan refer pada kita, betul lah cakap dia. Sebab usia dia lebih gitu. Dia dah mertua biasa kan 50, 60 ke atas kan. Jadi yang kedua kalau ada sifat rendah diri. Yang ketiga perlu ada sifat bertolak ansur dan Ustaz sebut tadi kena memahami situasi dia bagaimana dan kita bagaimana, perlu ambil masa. Ya, orang kata bila kita berada di kandang lembu kita mengembok, kita berada di kandang kambing kita mengembek. Mengembok sama. Ingat dekat. Bahasa baru. Sebab punya mbok kan mengembok. Itulah kalau kambing tu mengembek punya mengembek. Kalau situasi kita pandai sesuai dengan keadaan. Dan keempat, jangan cepat ambil hati. Apa-apa dia bantu tu Pak Dono je. Orang kata buat bodoh. Buat bodoh tak apa. Buat bodoh bukan kita mana kita bodoh, tapi kita benda kecil je lah. Jadi itu lebih baik ya dalam kita menjaga hubungan harmoni antara pasangan kita. Kalau kita dengan mertua baik, kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, mertua backup kita. Dia akan bantu untuk selesaikan masalah. Memanglah kita berdua ni selalu bergaduh. Kadang-kadang sampai juga kepada mereka, tapi bila dia dah tahu, tak apalah, sabarlah, bincang elok-elok macam tu kan. Bukan nak membela salah satu sebab dia rasa dah
anak mertua ni pun sama macam anak dia juga. Wallahu alam untuk pusingan pertama. Tapi Azira just saja maklumkan, macam suami saya ini memang pilihan ayah saya tau. Maksudnya dia dalam dia pilih pun bila dah jadi menantu tetap ada benda yang macam Tak puas hati. tak puas hati. Faham. Jadi kita yang sebagai anak ni kan yang tahu perangai ayah, lepas tu kita pun baru nak tahu perangai suami. Kita kena tu lah, kena cari jalan untuk harmonikan saja. Alright. Okay, faham. Kita baru poin yang pertama pun dah rasanya dah beri orang kata manfaat kepada kita punya followers hari ni. Especially sekarang ni kalau kita perasan waktu-waktu PKP ni ramai juga yang menamatkan zaman bujang kan. Jadi kiranya topik ni memang penting untuk mereka yang dah menamatkan zaman bujang ataupun tengah proses kan nak berkahwin kan, nak nikah. So bolehlah dengar sharing daripada ustaz-ustazah ni. Kita sekarang ni kita macam pairing tau. Kita ada daripada side lelaki dan side perempuan. So suami dan isteri ataupun bakal suami dan bakal isteri boleh dua-dua dengar sekali serentak. So tak adalah macam nanti kekok kalau yang baru nak berkahwin kan, kekok nak berhadapan dengan mak mentua. So tak adalah lepas ni isu-isu yang mengarut yang selalu kita dengar tu kan. Harap yelah elak benda-benda macam tu berlaku. Betul? Jadi siapa yang tengah dengar ni ataupun sekarang ni yang bakal nak jadi mak mentua, boleh share dekat Facebook. Contohnya bagi hint dekat anak-anak supaya rujuk benda ni gitu. Kalau rasa advance sikit, tag anak-anak kat situ, nah dengar, ambil tips gitu. Alright, okay. So macam Ustaz cakap tadi kan macam yelah kata pegangkan telinga apa semua kan. Biasanya kita dengar bila menantu perempuan tu ada je tak kena dengan ibu mertua kan. Sebab yelah ibu kan naluri keibuan kan macam yelah anak kita akan duduk dengan orang lain, orang tu yang akan jaga dia nanti apa semua kan. Jadi itulah mungkin punca kepada yang tak kenanya. Tapi kita jarang dengar daripada menantu lelaki macam mertua tak suka kat menantu lelaki. Komen sikit Ustaz. Ustaz pula dia jawab dulu. Terima Zira. Jadi kenapa tak banyak dengar cerita daripada menantu lelaki? Banyak masalah pada menantu perempuan. Baik, sebenarnya di antara lelaki perempuan pun tak sama. Ya. Jadi kelebihannya pada lelaki ni, kadang memang dia tak ada perasaan. Dia tak ambil. Dia kata kau ni tak ada perasaan langsung. Bukan tak ada perasaan, tetapi terkadang lelaki ni dia psikologinya ataupun biasanya lelaki dia tak nak ambil kisah sangat tentang benda-benda kecil, tapi dia fikir yang lebih besar. Contoh, di antara isu dengan mertua dengan kelangsungan kehidupan berkeluarga, kehidupan orang kata silaturahim, kemudian rumah anak cucu, dia fikir jauh. Jadi dia malah benda kecil sangat tak apalah, kita orang kata pun sakat ni je, esok dia baiklah kan. Tapi berbeza dengan wanita, wanita ni atau perempuan, isteri ni, dia emosi dia lebih, ya. Dan emosi tu pula bergantung kepada situasi, ya, sama ada dia normal ataupun abnormal. Biasa tak biasa. Contohlah kan, satu yang biasa kita dengar, bagi mereka-mereka yang datang apa orang kata period kan, datang bulan kan, di situ pun emosinya tak stabil. Kadang dengan suami pun tak tahu apa masalah, bergaduh. Ada je yang tak kena. Sebab tu kalau dah masuk tempoh mengandung, contoh dia masuk bulan pertama, kedua, ketiga, dengan suami pun tak nak duduk bersama, tidur pun tak nak. Sebab dia kata dah perasaan macam tu. Oh, kita tahu dia sedang mengandung, ada emosi tak stabil, hormon stabil. Jadi di situlah ya perlunya lelaki tu memainkan peranan sebagai ketua lah. Kalau nampak isterinya agak kurang stabil emosinya, dia akan main peranan. Macam mana nak supaya dia dengan mertua menjadi baik dan jangan ambil hati sangat. Ya. Kalau umpamanya nak kat rumah tu dah panas sangat, bawalah dia jalan-jalan keluar kejap. Cakap dengan mak betul, mak nak ajak sini kejap ni, dia tengah tu. Jadi mak dia pun faham. Jadi situlah suami ini mainkan peranan. Sebagaimana tadi Ustaz tadi, kalaulah ayah dia yang tak memahami, kita orang tu biasalah kita faham. Dan lelaki kalau saya makan kat kedai pun, kadang saya tak order.
Sebab apa? Sebab nanti akan ada lebihan-lebihan yang saya kena habiskan. Okey, faham. Jadi kalau faham macam tu saya tak masalah ya. Kita dengan sebut anak tak apa, kita makan nanti kalau cukup kita tambah lagi. Tapi rupanya ayah tidak, mami tengok ustazah yang mainkan peranan supaya dia harmonikan di antara mertua dengan menantu yang lelaki tadi ya. Tetapi itulah secara asasnya memang lelaki dan wanita ini berbeza. Lelaki biasanya dia tak ambil sangat, orang kata ambil hati sangat. Tapi bagi wanita memang mereka dijadikan begitu. Dia mempunyai perasaan, itu ada kekuatan sendiri sebab dengan emosi itulah kerjanya dia bersungguh-sungguh, lepas tu dia punya kekuatan ya. Kita tak anggap itu sebagai suatu kelemahan, tapi potensi yang ada pada dia. Cumanya bila ada masalah, bagaimana kita nak menyesuaikan ataupun suami menjadi orang tengah untuk sentiasa mendamaikan di antara menantu dengan mertua. Tapi kalau Ustazah dia fahamlah, kalau mertua saya memang dia senyap je tak payah cakap. Mertua saya ke? Mertua Ustazah lah, mak saya. Jadi memang keluarga saya ada 12 anak beradik ya. Tetapi Ustazah kata kalau pijak lantai, rumah kampung kan, rumah kampung tu lantai, biasa pijak lantai pun tak berbunyi. Lantai kayu. Lantai kayu. Jadi nak ceritanya memang kami 12 orang ni memang hidupnya dalam keadaan yang orang kata taklah, orang kata hidup pikuk, semua senyap, masing-masing buat hal sendiri. Jadi berbeza dengan Ustazah. Walaupun 4 orang, Rio sekampung. Jadi situ macam mana kita nak masuk di antara dua keluarga beza. Dan kita lah, kalau saya dengan sebelah sana saya akan bincang, dia akan bantu. Kalau dengan keluarga saya akan cuba sesuaikan macam mana supaya kita ni hidup dalam keadaan harmoni. Wallahu a'lam. Wallahualam. So kiranya dia jangan tengok kepada ibu mertua dengan menantu lah kiranya. Dia tengok pada suami isteri tu juga untuk handle situation. Betul? Betul. Dia sama. Betul. Dia masing-masing lah. Dan dia macam ni, kiranya kalau macam isteri tu terasa ke kan, in case lah dia dapat insting mak mentua tak suka, yang suami ni janganlah tak adalah, cuba untuk cari jalan penyelesaian, betul? Bukan lagilah si isteri tu lagi macam fikir bukan kan, cuba suaminya pun jangan terlalu pasif, macam aktif untuk bagi idea kat isteri, buat itu buat ini. Yang penting betul, suami tu dia kena faham situasi isteri tu macam mana. Kena faham dulu, barulah boleh cover sedikit demi sedikit. Memanglah orang tengah marah nak terus cool down, tak boleh. Orang tengah merajuk, tak boleh masa tu, kena bagi masa. Sampai masa insyaAllah dia akan cool semula. Dia bersedia mendengar. Ya, kan? betul. Dengarlah luahan hati isteri kan. Kalau tak best ke apa ke kan, dengar je dulu. Alright, okay, faham. Okay, so siapa yang baru masuk kita punya live hari ni, hari ni kita cakap topik yang best. Rugi siapa yang tak dengar sebab kita punya topik tentang rahsia pikat mertua makin hari makin sayang. Ya, sebab siapa yang baru kahwin ataupun baru nak tengah proses dalam nak mendirikan rumah tangga ni, benda yang paling ngeri sekali bila nak kahwin, nak berhadapan dengan mak mentua. Jumpa pun malu-malu kan waktu pertemuan tu kan. Apatah lagi nanti bila dah sah nak jadi pengganti, bukanlah pengganti, kita akan dapat mak ayah yang baru. Kita dah ada mak ayah dan ada lagi mak ayah lepas ni. So macam benda tu buat jadi nervous. Nak tahu macam mana handle tu, boleh tengok kita punya video hari ni, boleh share dulu. Yang mana terlepas boleh tengok balik. Okay? Alright, tadi macam kita dengar perkongsian daripada Ustazah kan, untuk macam side Ustazah sendirilah, macam ayah Ustazah macam tu kan. So sebabkan ayah Ustazah tengok jadi apa macam pasal makanan tadi tu, Ustazah cakap kat Ustaz solution dia macam tu. So ada lagi tak rahsia Ustaz dengan Ustazah nak pikat mertua ni selain daripada yang contoh tadi tu? Okay. Contoh-contoh ni Ustazah dia banyak contoh. Okay. Macam mana tu Ustaz dia ada perasaan tapi dia selalu ignore.
Satu lagi ya kalau saya lah secara peribadi, sebab alhamdulillah ibu ayah mertua saya kata very superb. Dia tak pernah angkat suara, tak pernah menjeling, tak pernah sakitkan hati. Saya kata memang saya dapat sebaik-baik mertua in the world. Saya tak tahu saya boleh ada penggantinya ataupun tak lah. Dan yang ini saya kata saya mulakan daripada doa dulu kan, nak dapatkan mertua yang baik. Kemudian yang kedua, lepas kami bertunang, lepas saya bertunang, saya duk terfikir, saya kata kenapa ya Allah letakkan perkahwinan itu menantu dengan mertua lagi hubungan dia rapat berbanding dengan pasangan sendiri. So kemudiannya saya fikir mesti ada sebab, dan saya berhubung dengan suami saya, Ustaz ni masa bertunang dulu, masa tunang tu kan. Kerap seminggu sekali sebab Ustaz masa tu di luar negara, Ustaz dah kat Mesir. Jadi kita berutus surat lah, seminggu sekali tu mesti ada surat daripada Ustaz ataupun Ustaz akan dapat daripada saya lah, begitu. Jadi saya kata kenapa saya tak berhubung pula dengan mak ayah Ustaz sendiri, sebab sedangkan itu yang lebih permanentnya kita punya hubungan walaupun dah bertunang. Jadi saya jumpa dengan kawan-kawan saya yang dah berkahwin. Jadi kawan saya nasihatkan saya, dia kata waktu bertunang ni eloklah awak berhubung dengan ibu ayah, bakal ibu bapa mertua. So walaupun Ustaz tak ada dekat tanah air, so saya secara konsisten saya akan telefon bakal ibu mertua saya tu, basically seminggu sekali juga. Dan kemudian waktu saya nak exam, sebab masa tu saya masih kat universiti lagi, saya nak exam, saya akan telefon dia, saya cakap, makcik, minta maaf makcik, saya ada beberapa subjek lagi, makcik doakan saya lulus. Saya akan hubungi kerap lah. Tapi dah bertunang lah. Sebelum bertunang saya tak ada hubungi langsung, tapi dalam fatrah pertunangan tu. Dan kemudian bila balik, sebab balik kampung tu, kita satu kampung kan, jadi mana yang saya boleh kirim bagi hadiah ke apa ke, saya bagi pada mak ayah mertua saya. So saya lebih fokus pada mak ayah mertua berbanding dengan Ustaz, dengan suami saya ni, sebab mungkin basically sebab dia tidak ada di tanah air. Macam tu. Jadi saya lebih berhubung dengan tu. Dan itu membuatkan pada saya, lepas saya berkahwin, ibu ayah mertua saya macam senang. Memang dah senang, dan kita punya hubungan pun memang sangat senang. Kita lebih sayang dia berbanding dengan pasangan kita lah. Maksudnya kalau ada gaduh-gaduh ke teringat dia, kita rasa macam tak nak gaduh. sebab ingat dia. Dia sangat memahami. Dan in fact kan Azira, lepas kahwin tu saya terkejut antara soalan yang mak mertua saya tanya, ialah dia kata, abang minum tak air kopi? Jadi saya terkejut, saya kata itu anak kau macam mana pula, kau tanya aku ni kan. Tapi lepas tu saya cepat tangkap. So maksudnya ibu mertua saya, dia memberikan saya macam seolah-olah itu peralihan macam tanggungjawab dan kepedulian. So you have to understand your husband ni suka minum air apa. Okay, so kalau balik ke rumah mak ni, awak kena sediakan air lah untuk suami. Macam lebih kurang macam tu lah saya faham. Jadi walau bagaimanapun saya nampak ibu mertua saya itu secara sangat sopan. Dia macam tak nak buatkan air untuk suami saya. Sebab itu tugas saya. Jadi dia tak nak ganggu, dia tak nak kacau. Jadi sebab tu dia macam seolah-olah minta izin, abang minum tak air kopi ni? Aku cakap, oh minum mak, minum. Jadi dia macam sangat menghormati, sangat sopan begitu. So itu yang kita pun rasa macam Masya Allah, dia sayang sangat dengan dia lah. Well saya dapat ibu mertua macam tu. I think it is because of the doa. It is also because of kita punya relationship yang awal yang kita bina tu. Dan begitu juga dengan cara kita pandang, kita punya hubungan tu lebih rapat dengan ibu ayah mertua berbanding dengan pasangan kita sendirilah. Jadi mungkin itu yang boleh mempengaruhi hubungan kita. Jadi Azira, bila macam mana kita nak membina hubungan yang baik dengan keluarga mertua. Jadi sebenarnya saya melihat dia daripada dua aspek lah. Ya. Sebab kalau sekarang ni saya nak bercakap untuk bagi pihak mertua pun boleh, sebab nak saya yang dah dewasa tu pun dah paling, yang sulung tu dah 25 tahun dah. Ya. Jadi pengalaman kita untuk menjadi menantu memang dah cukup lama dah, 25 tahun salah ke, dah lupa 26 tahun dah jadi menantu. Jadi mungkin kita boleh lihat daripada
bagaimana mertua melayan kita itu boleh menjadikan sebab. Jadi saya nak kongsikan kepada rakan-rakan teman di Facebook yang live pada hari ini. Jadi kalaulah kita ini sebagai mertua, ibu mertua, jadi kalau kita nakkan menantu yang baik, kita juga harus menjadi mertua yang baik. Kan dalam quote tu disebutkan, what you give you get, ya. Apa yang anda berikan kamu akan dapat semula. Jadi saya melihat daripada sebab ayah mertua saya ini sekampung, ya. Memang saya kenal mertua, ibu mertua, dan dia pun kenal saya. Dan dia memang sangat membantu, ya, dengan orang yang so-called banyak membantu, lepas tu prihatin, ya. Jadi bila kita prihatin, bila kita menjadi menantu dia, kita tak sampai hati nak menyakitkan hati dia ataupun kita nak menjadikan dia rasa kecewa. Bahkan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya. Sebab kita rasa dia dah berikan baik kepada kita. Jadi begitu jugalah kalau kita ni yang dah berusia seusia saya, jadi kalau anak-anak kita kan, kita ambil tahu siapa kawan dia, ya. Sama ada kawan itu kawan biasa atau kawan yang special, yang istimewa. Sebab bila anak ni sampai usia remaja, umur nak berkahwin, mereka perlukan bimbingan. Siapa yang nak bimbing kalau bukan ibu dan ayah mereka? Lepas tu bagaimana supaya orang kata bakal pasangan tu kita kenal, jadi kita cuba kenali. Jadi kita berkawan dengan anak kita dan kita berkawan dengan kawan-kawan anak kita, sama ada kawan yang biasa-biasa ataupun yang special. Jadi situlah kita akan sudah mula membina jambatan hubungan yang harmoni, yang baik di antara bakal menantu kita. Dan menantu juga dia akan belajar macam, oh dulu rupanya masa aku nak jadi menantu, pak mertua aku buat macam ni. Dia akan buat the same thing. Jadi itulah akhirnya generasi dan generasi akan generasi yang baik, ya. Jadi apa yang saya alami bersama dengan mertua saya, arwah Allah yarhamuhu, dengan ibu mertua memang mereka cukup baik. Itulah juga saya berazam kalau anak saya ada kawan pun saya akan layan dengan cara yang baik supaya mereka juga dapat kehidupan yang saya rasa cukup bertuah yang saya alami. Anak-anak nanti pun akan lebih baik daripada apa yang saya Ustazah alami. Lepas tu ada satu lagi Azira, saya perasan Ustaz, mungkin Ustaz tak perasan tapi saya perasan. Dia kalau dengan mak ayah saya, mak ayah mertua dia lah, dia selalu puji saya. Jadi dia puji anak kepada mertua dia ni. Jadi itu yang macam, sebab bila kita puji anak dia, actually kita puji dia. Kita puji mak ayah mertua kita ni kan. Maksudnya mak mertua ni pandai jaga anak kan, pandai membesarkan anak-anak. Jadi dia akan rasa bangga. Mak bapak mana yang dia tak bangga selain daripada anak. Anak itulah kebanggaan dia kan. Jadi kalau kita sebagai menantu, kita duk asyik kutuk anak dia, lama terketuk juga hati dia tau. Jadi saya nampak Ustaz, Masya Allah, dia kalau depan mak saya, depan ayah saya, dia memang dia tak pernah keji saya. Tak pernah. Jadi dia sentiasa akan puji. Dia akan cakap, dia masak sedap bu. Cakap, ibu tak tahu dia ni dengan anak-anak pandai jaga. Dia akan kata macam tu. Ibu tak tahu bu. Dia kata Din tahu dia ni macam ni. Ustaz mungkin tak perasan, tapi saya perasan. Itu yang membuatkan mak ayah saya bangga. Bukan bangga saja dengan saya, tapi dia bangga juga dengan menantu dia. Okay, faham. Alright, saya tertarik dengan point Ustazah yang first tadi, yang apa, sebelum kita kahwin, kira waktu fasa bertunang lah kan. Betul. Curi hati mak mertua dengan hubungi mak mertua kan. Sebab dia macam mana, saya pernah, ini bukan experience saya lah, semestinya lah bukan kan. Tapi daripada kawan saya lah, dia macam waktu tunang kan, macam dia risau lah, dia tak contact mak mertua dia. Dan waktu tu tunang dia pun macam katalah contact lah kan. Betul, mak dia pun tanya kenapa tak contact apa semua. Adakah contact tu macam kita menghubungi mak mentua kita tu sesuatu yang besar bagi mak mentua, kalau macam bagi ustazah sendiri lah kan. Sebab ni lah bakal nak dapat menantu juga. Adakah benda tu benda yang serius, yang dipandang serius, dan adakah boleh menjadikan mak mentua tu terasa kalau kita tak contact? Okay, pada saya jawab dulu yang ni. Okay. Jadi pada saya, kalaulah anak saya, ya, dia ada
teman yang berhajat kepada saya, apabila dia sendiri berhubung dengan saya dan meminta izin daripada saya, rasa dia adalah orang yang pertama, dia gentleman. Kenapa tinggi sikit? Gentleman. Yang kedua, dia bertanggungjawab. Okey, dengan apa yang dia buat dengan anak kita. Yang ketiga, dia serius dengan apa yang orang kata hubungan di antara dia dengan anak kita. Itu menantu lelaki Jadi itu daripada ayah, ya. Jadi ayah ni bila nampak seorang yang bertanggungjawab, ya, kemudian dia memang serius dalam apa yang dia buat, ya, dan dia akan lebih suka untuk membantu. Sebab tu saya tengok pada ayah mertua saya, memang dia akan membantu apa pun masalah, dia akan cuba hulurkan bantuan. Dan pada kita memanglah kita nak anak kita bahagia. Jadi kalau adalah bakal menantu ini yang pandai ambil hati, bahkan dia dalam kehidupan dia berterus terang, dia plan. Dan kalaulah dia tablekan, bentangkan dia punya plan dia bersama dengan pasangan dia, okey lepas ni nak buat apa, I think masa tu kalau dia tanya memang dia akan bagi terus lulus lah. Tak ada perlu, sebab dia yakin ya tentang bagaimana kesungguhan bakal menantu nanti untuk menjaga anak yang memang dibesarkan daripada kecil tiba-tiba nak diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi memang pada saya, kalau ada memang orang kata bakal menantu ini dia berhubung dengan ayah mertua atau ibu mertua, itu memang suatu yang sangat dihargai dan menambahkan keyakinan kepada bakal menantu yang akan join dalam keluarga mereka. Okay, on my part pula saya tengok daripada perspektif menantu perempuan. Kalau Ustaz tadi tengok menantu lelaki, saya tengok kalau yang menantu perempuan, kita kena berurusan banyak dengan ibu lah. Kan kita tak ada sibuk-sibuk nak kontak dengan bakal bapa mertua kan waktu bertenang tu. Jadi kita lebih kepada ibu, sebab kita tahu ibu-ibu ni dia kan mempunyai emosi yang pandai express. Dia actually emosi lelaki dan perempuan sama, tapi pandai express ataupun tidak saja. Jadi kalau yang perempuan tu dia lebih banyak expression dia. Okey, dia emosi dia berbanding lelaki lah. So bila kita tahu anak ini adalah sesuatu yang sangat sensitif dan dekat di hati ibu, jadi dia macam magnet, dia lama sangat dekat dengan mak dia kan. Jadi bila kita nak tarik tu, dia masih agak payah kan, agak susah. So bertahun-tahun dah dia yang membesarkan, dia yang tengok anak dia, dia yang peduli anak dia. Tiba-tiba bila kita berkahwin nanti anak ni macam seolah lupakan dia. So tidak semua ibu dia kuat dan faham keadaan ini. Jadi dia pun ada di mana kita panggil keresahan, dia punya separation anxiety. Okay, kalau dalam psikologi biasa anak-anak lah dia ada separation anxiety. Jadi kalau mak mertua, especially ibu mertua, ayah mertua mungkin, kalau macam on my part saya, ayah saya yang sensitif kan. Okay, jadi dia ada separation anxiety. Separation anxiety ni kita kena tangani sedikit demi sedikit, di mana kita kena fokus on how much we value you. Jadi kena letakkan penghargaan itu kepada bakal ibu mertua kita atau bakal ayah mertua kita. Dan dia tak sama dia punya weightage ataupun berat perasaan tersebut daripada satu mertua ke satu mertua. Ada yang memang tak kisah. Kau nak kahwin, alhamdulillah lega. Ada yang sangat kisah. Kalau saya lihat Ustaz ini anak lelaki yang pertama. Walaupun dia anak kedua, tapi dia adalah anak lelaki pertama, dan saya nampak peranan dia, hantar ibu dan ayah Ustaz ni, adik-adik nak kahwin, dia akan cakap, dia kata tanya dulu abang Din. Dia cakap adik-adik dia tu, dia kata kenapa tak tanya ayah, kenapa tanya abang Din. So maksudnya kat situ saya nampak status suami saya dalam keluarga. Jadi saya perlu ada rasa macam peduli dengan perasaan ibu yang mungkin bakal bukan kehilangan anak, tapi akan ada dia punya attention yang lain, macam tu. So itu pun kena ambil kira jugalah. Alright, faham. Okay, so ni juga saya rasa setiap apa yang Ustaz cakap, rasa ni semua poin yang penting lah untuk boleh diambil untuk orang yang dekat luar sana kan. Especially yang yelah, yang baru nak mendirikan rumah tangga tu, yang dalam fasa orang kata apa, darah manis kan, tak tahulah nak buat apa waktu bertunang ni. Bolehlah ambil tips ni sikit.
boleh aplikasikan dalam diri anda, dan untuk hubungan baik jugalah untuk dengan mertua kan. Nanti tak adalah kena chop apa-apa. So biar bertindak awal, ambil langkah awal. Tak kisahlah anda tu macam introvert ke introvert, benda tu lah kan, yang jadi pendiam ke apa ke, tapi cubalah untuk ni lah masuk ke dalam kehidupan mak mertua tu awal. Boleh tanya pasal suami juga waktu tu kan, rapat-rapat diri waktu tu. Bukan orang kata nak bodek, tapi jaga hati orang kata. Okay, alright. So macam tadi Ustaz dah cakap dari side menantu sikit daripada side mertua, apa yang mertua juga perlu buat kan. So ada tak tambahan lagi apa yang selalu kita cakap menantu kena buat ini, menantu kena buat itu, apa semua kan untuk tarik hati mertua. Ada tak point untuk mertua juga nak buat preparation untuk apa ni lah, untuk jadi mertua yang terbaik, persiapan dirilah untuk agar menjadi menantu yang disayangi menantu, mertua yang disayangi menantu. Balik lah. Okey, terima kasih Azira. Jadi memang kita belum jadi mertua, tetapi kita kena bersiap sedialah. Ya. Jadi bila kita bincangkan perkara ini, itu sesuatu yang baik untuk kita bersedia apabila kita ada menantu. Ya. Jadi yang pertama sekali ya, kepada rakan-rakan teman di Facebook Live pada hari ini, jadi pada ibu bapa ni, kita anggaplah anak-anak ni ialah orang yang baru dalam kehidupan dia. Memang dengan kita dah lama, mungkin umur dah 20 tahun, 30 tahun kan. Tetapi dalam dunia berkeluarga dia bagi baru. Ya. Maka kitalah sebagai ibu ayah ni perlu sangat memahami, cuba membantu dia. Jangan pula kita mengharapkan sesuatu daripada dia. Aku dah spend banyak dah ni dah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu daripada kecil susunya sebagainya. Sekarang ni masa aku nak dapatkan. Ini jangan ditimbulkan. Sebab anak-anak, betul, kita akan kecewa terdebat, dan anak-anak kita bila nak mulakan kehidupan, banyak perkara yang mereka perlu. Macam saya lah dulu, bila kita nak mulakan kehidupan kan, saya sangat berterima kasih kerana ayah mertua ni sangat membantu. Contoh, bila saya berkahwin dengan Ustazah, masa ketika itu saya mampu beli motosikal. Ya. Tapi mertua ni dia kesian, ya, tengok anak dia. Habis dia belikan kereta. Walaupun kereta itu kadangnya minta masa sebut, kawan-kawan saya kata, dia kata kereta ini sesuai masuk ke museum saja. Second hand. Tapi saya sangat menghargai apa yang diberikan oleh mertua. Dan saya jaga betul-betul. Dan bila ada berlaku kerosakan, ya, saya tak akan kesalahkan ni lah, kenapa ayah belikan kereta lama kan. Tapi saya terima kasih dan saya tanya, ayah macam mana kereta ni macam ni. Sebab itu bidang dia tahu. Dia suruh betulkan gini, kalau nak jemput pom macam ni. Dan di situlah saya belajar bahawasanya itulah bimbingan, tunjuk ajar yang diberikan oleh mertua bila anak yang masih belajar. Dia tak akan lepas begitu tapi dibantu. Tapi tidak mewah. Cukup untuk anak ini berdikari, memulakan kehidupan yang lebih baik. Ya. Sampailah hari ini saya katakan bahasanya mungkin barakah daripada doa daripada ayah mertua, daripada ibu ayah sendiri. Ya, banyak orang kata yang tak tergambar masa saya muda-muda dulu. Kehidupan yang boleh, nak kata travel ke mana, boleh. Kenderaan apa yang tak nak, kita tak dapat rasa itu semua nikmat daripada Allah. Dan itulah azam saya, kalau saya mertua kan, saya akan cuba bantu anak saya, permudahkan urusan mereka sesuai dengan syariat Islam pun. Bila anak kita nak berkahwin, kita permudahkan urusan. Ya. Kalaulah dia orang kata segi mas kahwin, ya, sana ni sekarang mahal kan, itu bukan dari saya. Yang penting anak ini mudah dan si anak tadi dia mampu untuk menaikkan tanggungjawab, itu yang terbaik. Kita dapat tengok anak menantu kita, anak kita bahagia, itulah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ternilai. Sebab kalau dengan mereka bergaduh, kita pun susah hati. Macam mana anak kita, macam mana cucu kita. Jadi tunjukkanlah yang terbaik, ya, bapa mertua, berikan bimbingan, berikan tunjuk ajar, bantu mereka, insya-Allah. Mereka juga akan buat benda yang sama, akan generasi hingga generasi dalam keadaan yang harmoni. InsyaAllah.
Saya tambah Azira. Tambah boleh. Okey, saya suka kalau kita petik apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan sebagai mertua dan juga sebagai menantu. Jadi yang ini yang mungkin menjadi sandaran untuk kita lah kan. Jadi nombor satu, saya lihat dia sebagai baginda SAW sebagai menantu. Nabi tidak membebankan mertua dia. Jadi dengan kata lain, semua ummahatul mukmin yang dikahwini hatta Sayyidatina Aisyah yang masih kecil lagi, Nabi lepas kahwin tu dia akan tinggal dengan Nabi. Maksudnya Nabi tak duduk dekat rumah ibu mertua, dekat rumah ayah mertua kan. Jadi dengan kata lain, Nabi berdikari lah. Nabi tunjukkan kalaupun anak dia ini memang kecil lagi, perlu juga bimbingan kan, pemantauan daripada ibu ayah dia, tapi Nabi didik sendiri Sayyidatina Aisyah dengan tangan dia sendiri, maksudnya didik, dibimbing supaya Sayyidatina Aisyah kemudian akhirnya menjadi library kita, library umat kan. Jadi banyak tahu berkenaan dengan riwayat-riwayat dan sebagainya lah. Tapi nak ceritanya Nabi dia fokus on macam mana nak meneruskan kehidupan sendiri. So bila kita lihat begitu, kita sebagai mertua, kita harus support lah menantu kita dan juga anak kita untuk mendirikan kehidupan mereka sendiri. Kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi pandangan dan kita bagi bantuan, support kalau macam keluarga kita kan. So ayah saya support walaupun dengan second hand car, walaupun dengan kereta second hand. Tapi kat situ yang kita belajar Azira, kalau rosak kena apa, kena pastikan air apa, kena pastikan minyak hitam dia, brake dia tu macam mana. So kalau rosak, so sekarang ni Alhamdulillah bila kita hantar pergi ke workshop, kau jangan tipu kita orang. Sebab kita dah tahu dah. Kan? Jadi kalau Ustaz biasa kalau hantar tu Ustaz akan tunggu, Ustaz akan tanya berapa-berapa, Ustaz dah boleh nilai berapa harga je. Bila berbanding ada dengan seorang kawan kita tu, dia pergi hantar, lepas tu dia pergi balik, dia tunggu sekali kena beribu-ribu Azira. Jadi lepas tu bila cakap dia mengadu kat Ustaz, Ustaz kata apa dia? Apa yang dia ganti? Lepas tu dia cakap lah benda-bendanya kan. Ustaz kata ya Allah benda tu dalam 100, tak lebih daripada 100. So dia boleh kenakan orang ni sampai 1000 lebih. Kan, jadi kat situ baru kita pun kata ya Allah Alhamdulillah, terima kasihlah dengan second hand car. Rasa syukur sangat kan. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai mertua, di mana Sayyidatina Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali kan. Jadi Nabi selalu memantau, Nabi selalu orang kata tu menasihatkan, membantu, contohnya membantu dengan menggembirakan Sayyidina Hasan dan Husain. Lepas tu sewaktu Sayyidatina Fatimah ada pernah bergaduh dengan Sayyidina Ali, jadi Nabi dia tak salahkan Sayyidatina Fatimah, dia pergi cari Sayyidina Ali dan dia pujuk Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali masa tu punya marah kan, dia tidur dekat atas dekat masjid, tapi masjid tu lantai dia pasir kan. Jadi muka dia kena berdebu-debu dah. Kan biasa kalau suami marah dengan isteri dia, diri dia pun dia tak jaga kan. Jadi kemudian Nabi panggil dia ya Aba Turab, ya Aba Turab, macam wahai bapa tanah, wahai bapa tanah. Sebab dia dah bergelumang dengan tanah. So pegangan kita ini sebagai mertua, kita satukan anak-anak kita. Harmonikan dia. Jadi kalau ada apa yang tak puas hati ke apa ke kan, jadi kita macam pujuklah dia, sejukkanlah hati mereka. So jangan pula kita jadi minyak untuk tambah maraknya api itu. Wallahualam. Wallahualam. Betul. Nampak bergaduh tu jangan pula cucu-cucu. Kalau nanti apa-apa jadi itu anak kita sendiri kan, betul? Untuk apa kan? Betul-betul. So bagi mak-mak yang anak nak kahwin ataupun dah kahwin dah, yang mana kita silap sama ni buat didik anak-anak kan, didik keluarga kita, boleh ubah dengan cara yang dikongsikan dengan ustaz-ustazah, dah berlandaskan apa yang diajar dengan Nabi kita kan, supaya kita punya kehidupan keluarga ni, keluarga besar kita ni harmoni sampai bila-bila lah. Sebab yelah kita bila keluarga kita sendiri pun kita menjaga, sangat-sangat menjaga, jangan sebagai datang orang baru nanti kita punya perasaan pun, kita punya diri pun dah berubah. Jangan jadi macam tu, kita still lagi jaga kita punya family. Mbak kata sekarang ni kita jaga kita, COVID kan. Macam tu lah ibaratnya.
Alright, okay. So siapa yang baru masuk ni boleh share dulu kita punya live. Nanti boleh dengar lagi sebab kita hari ni topik kita special. Sebab kita cakap topik tentang menantu dan mertua. Penting tau, dua medium yang bagi saya masing-masing kena toleransi dengan apa yang jawapan daripada Ustaz dan Ustazah hari ni. So macam mana pun sama-sama kena orang kata ada saling rasa satu sama lain, rasa sayang tu. Janganlah menantu beri, mertua tak menerima. So tak ada rasa bahagia dalam rumah kita, keluarga kita yang besar tu. Betul? Alright, so kita itulah kalau tadi kita cakap pasal mertua, menantu dah settle kan. Alright, ni kita nak cakap pasal, nak kata pihak ketiga pun tak sure lah pihak ketiga ke tidak. Tapi dia tentang perselisihan faham dengan biras apabila mertua mengadu tentang masalah mereka. Yang macam tu macam mana pula Ustazah? Sebab kita bila dah kahwin ni macam-macam sebenarnya dugaan yang kita kena lalui. Kalau bukan menantu mertua, biras pula kan. Tak pun belum lagi paduai ke apa ke, masalah begitu kan banyak. So macam mana tu nak elak perselisihan faham dengan biras apabila mertua mengadu tentang masalah mereka? Baik, bila bercakap pasal ini masalah lebih komunikasi antara mertua dengan biras kan. Jadi saya rasa Ustazah lebih baik untuk menjawab dulu. Saya tambah sebab Ustazah memang orang yang pakar dalam bahagian komunikasi. Lepas tu dia pun boleh baca orang. Boleh baca orang macam mana supaya jadi Ustazah jawab dulu, nanti saya tambah Ustazah. Okay. So Azira, kalau misal kata mertua kita dia macam kamcing lah dengan kita kan. Lepas tu dia pun bagi tahu tak puas hati dengan biras itu, biras ini, beras itu kan. Jadi pada saya kita kena tengok sebenarnya kita punya limit kita ni, kita tak boleh mengubah orang. Itu satu. Yang boleh mengubah orang kan Allah Subhanahu Taala kan. Jadi bila kita menghadap ibu mertua kita yang mengadu macam-macam pasal kita punya biras ni kan, yang kahwin dengan adik suami kita ke apa ke gitu. Jadi pada saya kita dengar sajalah. Sebab sebenarnya ibu mertua itu dalam keadaan dia mahu didengari suara hati dia, benda yang dia puas hati kan. Jadi dia cuma nak mengadu. Jadi bila dia mengadu macam tu, kita dengar je. Jangan masuk dalam hati, jangan pula kita bermusuh dengan kita punya biras. Kita jadikan sebagai satu asbab lah pula kata biras ni tak faham lah, mak lah apa semua sebagainya kan. Itu hal dia. So kena pegang satu prinsip, wise man know what to ignore. Orang-orang yang bijak ini dia tahu apa benda yang dia boleh biarkan aja. Jangan semua dia ambil kisah. Sebab kita sekali kita tak boleh nak ubah. Kita tak boleh nak ubah biras kita. Kita kalau nak ubah biras kita itu, kita nak masuk pada berapa sempadan tu. So kita kena melalui sempadan. Pertama kita akan across sempadan, kita menceroboh sempadan mungkin suami dia ataupun dia ada isteri dia. Kita ni siapa? Kita biras saja kan. Lepas tu kita akan menceroboh pula sempadan apa dia lagi? Mak ayah dia sendiri sebab dia dibesarkan daripada keluarga yang berbeza. Kita menceroboh sempadan pula kita ni adik-beradik kan. Dan kita adik-beradik tu sebab kita bertemu hanya biras sahaja, bukan apa-apa. So yang kita fokus adalah kepada ibu mertua kita ni. So, ibu mertua kita nak apa? Dia cuma mengadu. So bila dia mengadu kita pun tolong dengar, cakap macam tu ke mak, ya Allah mak Allah bagi, lepas tu motivasi dia, bagi semangat dia. Macam tu ke mak Allah bagi peluang mak, suruh sabar mak kan, Masya Allah. Ya ke? Macam tu je lah. Kalau mak kita pun mengadu pasal dia punya menantu contohnya lah kan. Mak kita mengadu pasal dia punya menantu, kita punya adik ipar lah kan. So jangan tiba-tiba bangun nak membela mak kita nak pergi tuding-tuding jari kepada adik ipar kita. Tidak. Sebab itu sekali lagi kita akan menceroboh sempadan adik kita, menceroboh sempadan antara dua keluarga, dua unit yang berbeza kan. Kita pula nak jadi macam mak mentua kan ataupun mak dia kan. Tidak. Dan kalau boleh, kalau baik lagi kita secara harmoninya lah kan. Tapi yang ni pada saya rasa macam tak perlu pun tak apa. Tak apa. Tapi kalau misalkan tidak ada pilihan, contohnya dia menggugat lah
kehidupan kehidupan mak mertua kita. Dia masak makanan yang tak sihat contohnya lah kan, itu kita punya biras. Jadi kita bagi tahu pada suami kita. Jadi suami kita biar bercakap sesama apa kata adik-beradik. Ya sebab kita dah menyeberang sempadan dia kan. Jadi sebab itu biras kita je. So kita cakap dengan suami kita, mak saya abang saya rasa mak ni dia tak boleh tau makan manis-manis. Tapi kita punya biras tu memang suka masak manis-manis sangat. Jadi macam mana bang kalau abang nasihatkan adik dia tu ke ataupun abang dia ke kan? Jadi bagi tahu supaya isteri tu jangan masak manis sangat ke. Kan? Jadi mungkin macam mana sebab dia pun tahulah tentang adik-beradik. Tapi kalau kita boleh bau yang suami kita dengan adik-beradik dia pun tak ngam, baik tak payah cakap. Jadi kita just bagi alternatif ataupun pilihan kepada ibu mertua kita. Kita kata, mak kalau saya belikan air mineral energy oksigen ataupun penapis air, mak kalau nak lah mak cuma tinggal tekan je air. Kita bawa benda itu sebagai tajuk lain. Tajuk macam mana nak selesaikan masalah yang dia sedang hadapi, yang dia sedang rungutkan tadi tu. Berbanding daripada kita memburuk-burukkan biras kita. Okay, jadi itu yang saya pandang yang perlu kita lakukan. Betul-betul dia sebab yelah dia kadang seseorang perlu kalau nak meluahkan kan. Yelah mak mertua ni bila ada banyak menantu, orang baru yang datang kan, akan adalah sekelumit hati dia untuk membeza-bezakan, contoh yang ni bagus, yang ni apa semua. So benda tu bukan untuk jadi batu loncatan untuk orang yang mendengar tu untuk rasa bangga diri, nak kata dia bagus, dan juga orang yang dicakapkan tu bukan tak bagus tapi mungkin dia ada tersalah kan. Jadi itu bukan medium untuk kita melaga-lagakan. Mungkin kita, yelah kalau misal kata kita rapat dengan orang yang diceritakan tu, kalau kita boleh toleransi dengan dia kan, kita macam bersatu hati, macam yelah kita, macam menegur tapi secara selindung mungkin boleh jadi kan salah macam tu, asalkan ada pertelingkahan antara satu family tu. Kan kau tahu mak kau tak suka, potong kau jaja, habis satu family tu. Kena tutup ayah. Terus meletup family tu. Yelah. Kan harap jauhkanlah daripada sifat-sifat macam tu sebab yelah benda tu macam daripada family tu harmoni terus jadi lain. So jangan jadi batu api. Dengar je, betul cakap Ustazah, kita dengar je. Kalau kita boleh ambil ni kita buat. Betul? Betul Ustaz? Ustaz senyum je dari tadi. Okay. Nak tambah ke? Tak apa. Ustaz nak tambah ke? Jadi ya ini saya bagi sedikit pandangan lah. Saya perhatikan sebab kita pun banyak juga beras-beras saya. Beras. Dalam dia sebut beras. Betul. Jadi bila beras ni ya selalu dia panggil orang, selalu orang katakan di antara orang yang agak jauh ya. Dia antara mertua dengan menantu. Bila beras ini di antara yang agak jauh, memanglah kita bila bercakap kita tahu di mana kedudukan kita dan apakah peranan kita dalam satu perkara itu. Adakah kita mempunyai autoriti untuk bercakap ataupun tidak ya. Terkadang di antara adik-beradik pun perlu ada kemahiran dalam orang kata siapa nak bercakap ya, siapa boleh dengar, siapa yang perlu dihormati dalam situasi begitu. Sebab terkadang antara adik-beradik pun kita tak boleh nak selesaikan. Kerana apa? Kerana masing-masing ada sifat keegoan. Abang mestilah dengan cakap abang. Adik tak, abang tak tahu apa-apa. Adik lagi pandai, kita belajar ada PhD lagi. Contoh, memang itu tak akan selesaikan masalah. Begitulah juga dengan beras-beras, jadi perlu ada reserve sedikit ya. Dan kalau boleh berkaitan ke keluarga ni, biarlah orang yang rapat itu untuk bercakap ya. Macam orang dulu pun kalau nak bertunang, siapa nak bercakap? Biasanya ayah tak bercakap. Yang rapat dengan keluarga ayah iaitu pakcik ya. Dan dibandingkan dengan orang lain, kerana dia lebih dekat, kita menghormatilah orang yang lebih mempunyai autoriti dalam keluarga tersebut. Dan falyaqul khairan aw liyasmut. Bercakaplah perkara yang baik ataupun lebih baik diam. Dan jangan sekali-kali ambil kesempatan
Okey. Mentang-mentang lah di sini kan dia tak baik, kita pula nak jauh kita baik sebab kita ada kepentingan dengan keluarga mertua. Nanti mertua bagi rumah ke, bagi apa-apa kan, ini cukup bahaya. Ya, kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali terdetik nanti kita nakkan habuan ataupun kepentingan daripada keluarga mertua kita, kerana mereka dalam Islam ni dah ada sistem pengurusan sendiri. Dan itu pun harta dia, kenapa kita pula nak jumpai, kita mengharap dengan harta dia pula. Jadi biarlah kita hidup dan akan terhormat dengan apa yang ada pada diri kita. Wallahualam. Wallahualam. Alright, saya tertarik dengan ayat Ustaz tadi pasal apa? Mertua bagi rumah, bagi itu, bagi ini kan. So itu membawa kepada pilih kasih dah tu. Alright. Okay, so macam mana tu? Kita tarik kepada, sebab bilas tadi kita dah settle. So macam pilih kasih ni pula. Sebab yelah, macam saya cakap tadi lah, kita masing-masing kita tak sempurna kan. Dan bila banyak menantu ni, banyaklah PL dia. So macam mana pula kita nak hadapi mertua, mungkin ada yang suka pilih kasih lah, macam bercerita dekat orang tu tadi kan. So orang yang ni mestilah rasa terasa. So ada tak tips apa-apa untuk yang terasa ni lah, adakah perlu jangan fikir negatif ke, macam mana tu? Ya. Okay, dalam kehidupan kita memang kita tak boleh lari pada persepsi. Ya, tanggapan-tanggapan itu memang mainan dalam pemikiran kita, dan syaitan sentiasa menjadikan kita rasa was-was, rasa ragu-ragu, patut kehilangan dan sebagainya. Dan yang pertama sekali betulkan niat, ya, kita hidup ini untuk apa? Ya. Kemudian kita berkeluarga, kita orang kata kahwin dengan keluarga dengan orang kata kita join, ya, sebab pasangan kita tu. Jadi untuk apa kita hidup bersama dengan anak dia? Jadi kalaulah kita berkahwin sebab kita nak harta dia, memang itulah salah lah, memang akan ada je masalah. Tetapi kalaulah kita berkahwin sebab kita nak hidupkan sunnah, kita nak dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan selamat. Yang ketiga, memadalah dengan apa yang ada. Walaupun mertua kaya macam itu dia punya, bukan kita punya. Biarlah kita, apa yang ada pada kita, jangan hiraukan orang kata apa, kita mampu beli second hand lah. Yang penting kita tak ada hutang. Kita tak, orang kata tak pusatkan orang lain, tapi kita berbangga dengan apa yang ada pada diri kita, insya-Allah. Jadi menjadi menantu yang akan disukai dan dihargai. Kalau dia nak bagi, dia tengok dia baik, dia layan, dia bagi, alhamdulillah. Kalau tak ada, jangan sekali-kali untuk kita nak simpan hati, dia nak bagi pada kita. Itu menunjukkan hati kita jadi tidak baik. Allah. Okay, saya tambah sikit Azira, kita kena bebaskan jiwa kita ini daripada perasaan ingin dapat je, apa yang aku boleh dapat, apa yang aku boleh dapat. So kalau jiwa yang duk tunggu orang bagi, jiwa yang duk fikir apa yang dia dapat, dia memang tak tenang, dia akan risau serabut. Okay, jadi tu nak nampak orang semua jadi musuh dia. Nampak je sikit, terasa pilih kasih, tak adil kan. Jadi kita bebaskan jiwa kita untuk fikir apa yang kita boleh bagi, apa yang kita boleh beri, begitu kan, daripada menanti-nanti untuk orang bagi pada kita. Betul. Kiranya kita ikhlaskan hati, jangan mengharapkan untuk orang bagi kat kita kasih sayang. Kita yang kena menjaga hati dia. Macam at least macam kelamaan dia akan rasa kita punya keikhlasan tu. So tak adalah berlakunya pilih kasih ni, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan. Alright. Okay, so kita dah nak menjangkau ke soalan yang terakhir. Sebab tadi kita dah cakap pasal banyak kita cakap pasal perasaan lah kiranya antara menantu dengan mertua kan. Macam mana kita nak baiki ataupun macam mana kita nak menghadapi nanti dengan mertua menantu kan. So sekarang ni saya nak tanya juga, benda ni bagi saya agak besar juga dia punya topik, iaitu tentang buat kerja dekat rumah. Ataupun boleh juga kot kita cakap pasal macam menegur. Sebab contohlah macam anak lelaki bila dah kahwin kan, ada yang menantu minta anak buat itu, buat ini. So macam mak kadang rasa aku dulu tak pernah pun suruh anak aku buat macam ni. Kadang ada juga benda ni terdetik dalam hati kan, kita tak tahu hati orang kan. So
So macam dulu anak tak ada pun kita suruh basuh pinggan ke apa. So sekarang ni awal dia pula suruh tu. So macam mana tu kita nak berhadapan mertua yang jenis macam ni. Kita nak menegur. Okay. So saya ambil Ustaz Yang ni Ustazah. Lepas tu Ustaz sambung. Saya tambah. Okay. So membantu isteri ni kan satu sunnah Nabi. Cuma bila mak ayah mertua kita tak faham, so kita kena jaga sensitivity tu. So depan diorang jangan buat. Depan diorang tu cakap dengan suami kita, bang depan mak ayah abang tu janganlah tunjuk rajin sangat. Biar saya yang buat, biar saya buat. Sebab itu mungkin sensitivity dia yang mungkin dia susah sikit nak faham. Dan biarlah dia lambat faham pun. Bukan lambat faham, biarlah dia lambat tahu. Yang anak dia ini banyak membantu kita dekat rumah, banyak masak, banyak tolong basuh pinggan, sidai kain kan, biar dia lambat tahu. Sebab kerana apa? Kerana mungkin dia lambat faham. Jadi bila sampai ke rumah ibu mertua, kita tahu itu sensitivity dia. Contohlah kan, macam kita nak tahu bila kita tengok suami kita tolong kita angkat pinggan, jadi nanti mak pula panggil, dia kata, apa tu angkat pinggan, biarlah isteri kau buat, contohnya lah kan. Ataupun mungkin suami kita nak pergi ke dapur, nak makan, dia berlumba dengan anak dia pula yang pergi ke dapur, lari-lari kan, duduk menghidang semua, kita dah tahu dah tu. Itu adalah suasana rumah atau suasana keluarga tersebut. So kita tahu, kita kena jaga sensitivity itu sebab mak dengan ayah mertua kita memang nak ubah susah. Jadi kita kena pandai juga pada saya bawa diri lah. Kalau nak kata berlakon keterlaluan pula kan, macam menipu kan. So dia ada pandai bawa diri kita. So kita tengok depan mak ayah pakat suami isteri. Pakat suami isteri kata, abang kalau kat rumah mak, abang jangan tunjuk abang ni. Biar saya yang uruskan. Abang kena bagi semua benda tu pada saya. Jadi kat situ. Tapi balik rumah abang jangan pula bawa perangai abang ke rumah. Macam itulah. Mungkin boleh pakat lah isteri. Tapi fokus dia jelas. Sebab apa? Sebab kita nak ikut sunnah Nabi dalam keluarga, dalam membentuk keluarga kita. Okey, faham. Ustaz nak tambah? Jadi ini mungkin pengalaman saya lah kan. Jadi pengalaman tu biasanya kalau saya nak buat sesuatu di rumah mertua, saya akan tanya Ustazah dulu. Apa yang boleh saya buat? Apa yang saya tak boleh buat? Ya. Satu, saya senang hati lah kan. Nanti kalau kita mana-mana, kita yang kena. Memang satu ketika itu saya tidak dibenarkan untuk urusan di dapur. Jadi bila tak dapur, kita buat kat luar je lah kan. Tapi bila dia benarkan untuk di dapur, masa itulah kita buat kat dapur. Jadi dia dah menjadi kebiasaan. Maksudnya sebab Ustazah lebih kenal dengan keluarga mertua, macam mana sensitivity ni. Jadi selalu saya akan tanya dia, boleh tak? Selalu kalau nak pergi balik kampung kan, ini dah lama tak balik kampung kan. Jadi saya plan, okey, saya akan tanya apa yang saya kena buat kat sana. Bukan maksud kita tak tahu nak buat apa-apa, tapi sebab kita nak kadang situasi, contoh dia, kita tak nak susahkan ibu ayah. Okey, kita beli je makan. Lepas tu sampai tu, sebelum sampai ke rumah tu kita dah siap beli makanan. Sampai rumah terus makan aja. Jadi kan dapat menunjukkan, orang kata menunjukkan satu situasi yang baik ya. Dan memang kadang pemertua pun bagus tadi dia datang je dah siap bawa makanan. Tak payah kita suruh nak masak-masak. Daripada dia. Tapi yang dapat nama saya. Tapi nak menunjukkan bahawasanya itulah kerjasama di antara pasangan suami isteri boleh membina keharmonian, di extend keharmonian rumah tangga kepada keluarga mertua. Wallahualam. Wallahualam. Alright, saya dapat jawapan. Okey. Dia macam saya sendiri kan nanti nak praktikkan benda tu kan. Alright, betul. Dia macam mana pun betul lah sebab kita yang tahu family kita macam mana. So yelah, kita juga sebagai suami isteri memang kena ni lah, kena sentiasa communicate lah apa yang family kita suka, apa yang family kita tak suka. Yang tak suka tu janganlah kita buat macam tu kan. Kalau tak nak timbulkan apa yang kita dah cakap tadi tu, pilih lah, cakap belakang lah, itulah inilah kan. So nak ngelakkan semua benda tu akan back tu adalah pasangan tu juga. Okay, betul kan? Apa semua tadi soalan yang kita jawab tadi, apa yang kita ni tadi kita dengarkan adalah back to pasangan tu juga. Macam mana kita saling
bertoleransi. Macam mana kita communicate dengan pasangan kita dan membawa kepada family kita. Bila kita sendiri dengan husband pun komunikasi bagus, apatah lagi nanti kita nak bawa kepada mertua kita. Kan, betul tak? Betul. Alright. Okay, so siapa yang baru masuk kita punya keluarga talk ni, alamak, kita dah habis dah. Kita dah penghujung dah ni. So macam mana ni? Boleh share dulu kita punya live. So nanti bila dah habis dah ni, dah nak lagi beberapa minit lagi nak habis ni, sebelum sembel ni, boleh share dulu. So nanti boleh tengok balik dari awal sebab topik hari ni sangat best. Bila kita selalu sebelum kita dengar benda ni, kita tak tahu, oh rupanya kita buat benda yang salah. Kita sebagai menantu ataupun kita sebagai mertua kita buat benda yang salah. So sampaikan mungkin ada yang dah terasa hati dengan apa yang kita buat selama ni. So kita boleh balik refresh balik diri kita, ambil apa yang Ustaz dan Ustazah cakap hari ni untuk kita ubah balik supaya kita punya keluarga pun semakin harmoni, InsyaAllah. Alright, so saya rasa okay, sampai sini je. Terima kasih kepada siapa yang menonton kat rumah, dan juga terima kasih kepada Ustaz Ustazah sudi berkongsi dengan kita hari ni. Ada kata-kata akhir nak cakap untuk kita punya penonton? Saya ada. Sila. Okay, saya lupa tadi nak cakap satu benda yang sangat penting, Azira. Di mana kalau macam kita seorang isteri kan, kita actually bila dah kahwin, suami tu dia ada perasaan pemilikan ataupun dia nak defend isteri dia. Jadi kalau kita ada masalah dengan adik-beradik kita, masalah dengan mak ayah kita, jangan mengadu sampai menangis kan, mengeluh merungut pada suami kita. Sebab suami kita tu nanti dia akan tak ngam dengan keluarga kita. Dia jadi tak bagi kita bawa balik kampung, tak bagi kita berhubung dengan adik-beradik kita kan. Dia pun akan pandang negatif kepada adik-beradik kita ataupun kepada keluarga kita. So kalau you ada masalah, settlekan dulu siap-siap kan sesama ni, dan jangan memburuk-burukkanlah keluarga sendiri walaupun dengan suami sendiri. Begitu juga sebaliknya, jangan duk sibuk memburukkan suami kita kepada keluarga kita. Kan mengadulah dengan mak ayah kita tentang keburukan pasangan kita. Jadi dia pun akan, kat situ yang akan tercetusnya perselisihan faham, prasangka, permusuhan dan sebagainya. Jadi jaga dia punya cetusan itu. Wallahu a'lam. Allahuakbar. Alright, faham. So harap semua ambil ni sebagai boleh dijadikan panduan, especially siapa yang baru yang nak mendirikan rumah tangga ni, yang betul-betul tak ada lagi pengalaman, boleh dengar balik apa yang Ustazah cakap tadi. Sebab bagi saya sendiri pun yang masih lagi belum berumah tangga ni pun rasa macam okay, boleh nanti nak kahwin nanti, okay kena buat sini, kena buat benda ni. So tak adalah macam tersilap kan, sakit tau macam bila kita terbuat salah apa-apa, so benda tu mengakibatkan diri kita balik kan nanti. So sebelum apa-apa terjadi, kita ambil langkah dulu, berjaga-jaga gitu. Okay, alright, so sekali lagi terima kasih Ustaz Ustazah kongsi dengan kami hari ni. Alright, so kita jumpa next Keluarga Talk. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alright, okay.